Semoga kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah bersama dengan saya, seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak penganjur, kita akan bersama dengan saya membicarakan tentang penafsiran surah Al-Ikhlas yang ada pada saya ni tuan-tuan. Saya tak sempat nak, dia dalam PDF, saya ada scan. InsyaAllah nanti saya akan share, puan-puan boleh memilikinya, tak ada masalah. Cuma ini yang akan dikongsikan bersama dengan tuan-tuan semua, iaitu risalah yang ringkas berkaitan dengan tafsir surah Al-Ikhlas. Dan kita akan membuka ruang soalan bagi mereka yang ingin bertanya. Tak ada masalah, boleh bertanya berkaitan dengan kuliah, ataupun yang tak ada kaitan tapi ada CP-CP sikit dengan kuliah pun dibolehkan insya-Allah untuk ilmu tuan-tuan. Jadi ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan ada yang terasa kenapa terlewat tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ikhlas ini di antara surah yang memang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma istimewanya surah Al-Ikhlas ini, walaupun ia terdiri daripada beberapa ayat sahaja, surah Al-Ikhlas ini. Baik, saya nak tanya, saya ni bila buat kuliah ni, saya suka bertanya supaya majlis ilmu kita ni hidup. Ya, tidak suram, tidak sepi. Baik, berapa ayat yang ada pada surah Al-Ikhlas? Siapa boleh jawab kat sini? 4. 4, maknanya tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan surah Al-Ikhlas. Walaupun ada 4 ayat sahaja pada surah ini, tetapi mengandungi makna yang sangat besar. Makna yang sangat luas, iaitu makna yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Ikhlas ni tuan-tuan, ia berkaitan dengan hati. Jadi makna yang terkandung pada surah Al-Ikhlas, dia berkaitan dengan hati kita. Kita kalau nak jaga hati-hati kita, kita kena jaga akidah kita. Jaga akidah ni makna dia belajar ilmu akidah melalui penafsiran tafsir ayat Al-Quran ataupun syarah hadis-hadis Nabi SAW. Baik, ayat ini, surah surah Al-Ikhlas ini, banyak di sana hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan akan kelebihan surah Al-Ikhlas ini. Termasuk dalam kitab Sahihul Bukhari dan selainnya, membicarakan tentang surah Al-Ikhlas ini. Jadi, ia mengandungi makna yang sangat besar dan ia juga digunakan sebagai amalan dan pendinding, dan kita akan bagi ijazah pada tuan-tuan beberapa amalan berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini kerana istimewanya surah Al-Ikhlas ini sangat besar. Ya. Dan pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab turunnya surah Al-Ikhlas diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan ya, bila disebut ulama, dia mesti ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni, baik, saya nak tanya kepada yang berada sekarang ini, siapa boleh bagi tahu secara ringkas mafhum ataupun makna ahli sunnah wal jamaah? Silakan. Boleh tak? Apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah? Boleh? Baik, nampak tak ada yang boleh menjawab ataupun mungkin tidak perasan. Ahli sunnah wal jamaah ni maknanya mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang dimaksudkan dalam istilah ini adalah akidah Nabi. Maksud dia, orang yang mengikut akidah Nabi dan yang mengikut akidah majoriti orang Islam. Wal jamaah tu majoriti orang Islam yang terdiri daripada kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salafus soleh, dari kalangan khalaf dan seterusnya sampai ke hari ini. Maka bila dikatakan ulama, mesti ahli sunnah wal jamaah. Dan bila dikatakan ahli sunnah wal jamaah, dia mesti al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, yang mengikut aliran Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahumallah. Baik. Jadi ulama meriwayatkan bahawasanya qalatil yahud lirrasul sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbak. Kaum Yahudi telah berkata kepada Rasulullah. Maknanya ada sekelompok orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
datang bertemu dengan Nabi SAW. Apabila mereka sampai di depan Rasulullah SAW, mereka berkata kepada Rasulullah, "Sif lana rabbaka." Maknanya, sifatkan kepada kami, cerita pada kami Tuhan yang kamu sembah. Bagi tahu pada kami Tuhan yang kamu sembah, wahai Muhammad. Itu permintaan orang Yahudi pada Nabi SAW. Jadi pertanyaan orang Yahudi tadi, permintaan orang Yahudi tadi, sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan kedegilan dan pengingkaran, bukan kerana cinta ilmu dan bukan kerana untuk mendapatkan tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Bukan. Kalau orang lain, dia minta daripada tok guru dia, "Ya Syekh, terangkan kepada kami tentang Muhammad." Ataupun terangkan kepada kami tentang perkara sedemikian. Jadi orang itu tanya pada ulama, tujuan nak ilmu. Tapi orang Yahudi ni, dia tanya Nabi bukan nak ilmu, bukan nak kebaikan. Tapi nak menunjukkan kepada Nabi yang mereka ini engkar kepada Nabi. Tidak menerima Islam. Tidak menerima apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya surah Al-Ikhlas. Jadi ketika itu, Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Ikhlas ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menjawab pertanyaan golongan Yahudi terhadap Nabi. Bila Nabi ditanya oleh Yahudi apa yang disebut tadi, maka turun surah Al-Ikhlas. Walaupun surah ini hanya mengandungi 4 ayat sahaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 4 saja. Orang Arab kalau 4 dia sebut apa? Orang Arab. Orang Arab kalau 4 dia sebut apa, tuan-tuan? Sebutlah. Arab sebut 4 arba'ah. Dengar tak suara saya ni? Boleh dengar ya? Walaupun surah ini hanya mengandungi 4 ayat sahaja, namun ayat-ayat tersebut jelas mengandungi makna yang begitu penting kepada umat Islam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab turunnya surah Ikhlas. Jadi kalau kita ditanya, kenapa surah Ikhlas diturunkan oleh Allah Ta'ala? Ini dia. Sebab ada orang Yahudi datang kat Nabi, minta Nabi cerita tentang Allah Ta'ala. Maka inilah diturunkan surah Al-Ikhlas. Lalu selepas itu dikhabarkan kepada mereka, inilah sifat Tuhan aku. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Allah Taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad makna dia, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, iaitu Maha Esa. Allah Taala itu ahadun, Maha Esa. Qul qul ya Muhammad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu ahad. Apa makna ahad? Apa makna ahad? Apa makna Allah Ta'ala itu Maha Esa? Kata ulama ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, al-ahad ataupun ahad dalam ayat tadi huwallahu ahad, annallaha wahidun la syarika lahu. Allah Ta'ala itu wahid, Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahidu idza utliqa 'ala Allah fa ma'nahu alladhi la syarika lahu. Kalimah wahid kalau disebut bagi Allah Ta'ala, makna dia tidak ada syirik bagi Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala.
Walaysa ma'nahu annahu wahidun min tariqil adad. Bukan maknanya bila disebut Allah Ta'ala itu wahid, maknanya nombor satu, bilangan satu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar bahasa Arab, wahid makna dia nombor satu. Tapi bila dikatakan Allah Ta'ala itu wahid, bukan maknanya Allah Ta'ala itu nombor satu. Tetapi bila dikatakan Allah wahid, maknanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bukan jisim. Hanya jisim saja yang ada bilangan. Sama ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jelas di sini bahawasanya tuan-tuan, Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Maka perkataan Al-Wahid apabila digunakan kepada Allah, ia membawa maksud tidak ada syirik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang pertama ini, Qul huwallahu ahad, menerangkan bahawa Allah adalah Tuhan yang tunggal dan tidak ada sebarang sekutu baginya. Sama ada dari sudut zat, sifat mahupun perbuatan. Tunggal ni maknanya Allah Ta'ala Maha Esa. Tidak ada satu makhluk pun yang setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ciri-ciri makhluk tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Ustaz nak tanya pada pagi ini. Siapa boleh menyenaraikan secara ringkas beberapa ciri-ciri makhluk? Sila sebut. Antara ciri-ciri makhluk apa dia? Sifat-sifat makhluk. Makan. Makan nasi, makan buah. Tak? Lagi? Tidur. Tidur. Dalam majlis ilmu pun tidur. Tak apa. Lagi? Makan, tidur. Melihat. Melihat. Okey, lagi? Mendengar. Cakap lagi? Cakap. Ha? Membuang. Apa yang dapat saya fahami di sini? Baik. Tadi ada yang kata makan, tidur. Boleh tak dikatakan Allah Ta'ala itu makan? Tidak boleh. Tidak. Boleh tak dikatakan Allah Ta'ala itu tidur? Mana boleh? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baik, saya nak tanya di sini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertempat. Sifat makhluk ke tidak? Maknanya memiliki tempat. Contohnya, tempat dia di hujung sana, di depan sana. Bertempat. Itu ciri makhluk ke bukan ciri makhluk? Ciri makhluk lah. Maka kita tidak boleh menyatakan dan mempercayai Allah Ta'ala itu bertempat. Kerana yang bertempat itu hanya makhluk macam kita. Manusia, binatang, benda bertempat. Manakala Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertempat. Nampak? Tidak bertempat. Tidak makan, tidak mengantuk, tidak tidur. Baik, Ustaz nak tanya. Bergerak, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya daripada dia duduk dekat sebelah kiri, dia duduk pula sebelah kanan. Ataupun duduk dekat atas, turun ke bawah pula. Bergerak. Berpindah. Itu sifat makhluk ke ataupun tidak? Makhluk. Sifat makhluk. Maka tidak boleh katakan dianggap Allah Ta'ala ni bergerak. Berpindah. Turun daripada atas ke bawah. Mungkin ada yang mendengar. Ada orang kata, Allah Ta'ala tiap-tiap malam turun. Daripada atas ke bawah. Salah tu tuan-tuan. Sebab turun itu menunjukkan ada pergerakan, ada perpindahan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sedemikian. Itu maknanya Allah Ta'ala Maha Esa. Itu makna ayat Qul huwallahu ahad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang ulama nama dia Imam Abu Hanifah. Siapa biasa dengar nama ini? Imam Abu Hanifah. Biasa dengar tak? InsyaAllah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni seorang ulama yang alim. Dia ada sebut berkaitan dengan ahad ni. Dengan wahid ni. Sifat wahid bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata apa? Inna Allaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyah
Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya Allah itu ahad. Allah itu wahid. Innallaha wahid dengan ahad maknanya dia sama. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahid, iaitu esa. Kalau bahasa Melayu esa. Bukan dengan maksud bilangan, tetapi esa dengan maksud tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Ini kata-kata seorang ulama yang alim, iaitu Imam Abu Hanifah. Dan sedia maklum, Imam Abu Hanifah ni, pada tahun kematian dia, lahirnya Al-Imam Al-Syafi'i. Pada tahun yang sama, bila meninggal matinya Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Kata ulama, perginya satu mutiara, datang pula mutiara yang baru. Itu kehebatan orang zaman dahulu. Dia berbeza dengan orang zaman sekarang ni. Matinya orang jahil, lahir lagi 10 orang jahil. Itu zaman sekarang. Zaman dulu matinya orang alim, lahir lagi banyak orang alim. Sebab orang dahulu melahirkan ulama, melahirkan wali-wali Allah. Jadi Imam Abu Hanifah ni sangat alim. Siapa tahu kuburnya di mana? Kubur Imam Abu Hanifah. Kubur Imam Abu Hanifah di mana, tuan-tuan? Tahu tak? Makamnya di mana? Makam Imam Abu Hanifah. Makam Imam Abu Hanifah. Tahu? Tak tahu, Ustaz. Makam Imam Abu Hanifah berada di Iraq, di Baghdad. Mengikut riwayatnya, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, Imam Syafi'i ketika dia hidup dan ketika mana dia menetap di Baghdad, di Iraq, dia kata apa? Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulla yaum. Aku sentiasa mengambil keberkatan dengan kehebatan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam Syafi'i kata apa? Aku sentiasa ambil berkat Imam Abu Hanifah. Dan aku sentiasa menziarahi kuburnya setiap hari. Tiap-tiap hari Imam Syafi'i menziarahi kubur Imam Abu Hanifah. Berbeza dengan kita. Kita ziarah kubur 10 tahun sekali je, tuan-tuan. Setahun 2 kali je. Itu pun hari raya. Imam Syafi'i ziarah kubur Imam Abu Hanifah tiap-tiap hari. Ambil keberkatan daripada Imam Abu Hanifah. Bukan pergi sembah kubur Imam Abu Hanifah tu, tidak. Mana boleh kita sembah kubur? Haram, kufur sembah kubur. Tetapi mengambil keberkatan dan menziarahi kulla yaum. Kemudian kata Imam Syafi'i, apabila aku ada hajat tertentu, aku solat sunat hajat di rumah aku, kemudian aku pergi ke makam Imam Abu Hanifah, kemudian aku berdoa di sisi makam dan kubur Imam Abu Hanifah, maka doa aku mustajab, makbul. Sebab apa? Sebab dia berdoa di sisi kubur orang-orang soleh. Di situ juga menunjukkan kepada kita, diharuskan berdoa di sisi kubur orang-orang soleh. Baik. Jadi kata-kata Imam Abu Hanifah tadi menjelaskan kepada kita, Allah Ta'ala Maha Esa. Ya, tidak ada sekutu bagi dia. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui tentang hakikat Allah melainkan Allah. Maksud Allah Ta'ala Maha Esa pada zatnya adalah bahawasanya zat Allah tidak menyerupai zat-zat makhluk. Disebut zat Allah dan disebut zat makhluk. Bila dikatakan zat makhluk, contohnya zat Ustaz Ahmad. Zat Ustaz Ahmad ni jisim, ada tubuh badan, ada muka, ada tangan, ada kaki. Tetapi bila dikatakan zat Allah, makna dia hakikatullah. Allah itu ada, tapi tidak bertubuh badan, tidak beranggota, tidak berkaki, tidak berjisim. Beza makna dia, tuan-tuan. Walaupun sebutannya sama. Zatullah, zat Allah, zatul insan, zat manusia. Nampak, tuan-tuan? Ini kerana zat Allah adalah azali. Kata ulama, zat Allah azali iaitu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala makhluk macam kita ini ada permulaan dia. Dan setiap yang ada permulaannya pasti akan ada pengakhirannya. Kita ada permulaan, kita ada pengakhiran. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kenapa? Kerana dia pencipta. Makhluk ada permulaan dan ada pengakhiran. Termasuk kita, termasuk saya, termasuk semua yang ada pada hari ini. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah Ta'ala tidak disandarkan kepadanya ciri-ciri makhluk. Itu makna qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tidak diliputi makhluk. Tidak dikelilingi oleh makhluk.
tidak diliputi tempat, tidak ditimpa waktu dan juga zaman, maka tak boleh dianggap Allah Ta'ala itu bertempat di atas langit. Ni ada orang duk kata Allah Ta'ala di atas langit dengan zatnya. Mana boleh? Sebab langit itu makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Puan-puan yang mendengar ini boleh mengajukan pertanyaan soalan apabila selesai kuliah nanti. Tak ada masalah. Siapa yang terdetik nak bertanya apa-apa yang saya sampaikan ini, tulis dulu di kertas, takut lupa nanti. Baik, seterusnya. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Itu yang dimaksudkan dengan firman Allah yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Allah bersifat Maha Esa. Baik, tiba-tiba mungkin ada yang bertanya, dengar baik-baik ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang, sebagai orang dia mendakwa ayat tadi, Qul huwallahu ahad. Maksudnya Allah dengan Nabi Muhammad bergabung. Allah dengan Nabi Muhammad bercantung. Ingatlah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Dakwaan ini, tanggapan ini sangat salah. Ini bukan makna ayat yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Ada orang berani dia kata apa? Qul huwallahu ahad maknanya Allah dengan Muhammad bercampur, bergabung, bercantung, bersatu. Apabila disebut Allah, itulah Muhammad. Dan apabila disebut Muhammad, itulah Allah. Ini satu benda yang tak sepatutnya. Oh, ada sahabat kita dia tidak tutup mic. Siapa kat sini pernah dengar isu ajaran yang mendakwa Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah? Pernah dengar tak ajaran ini? Ada Ustaz, ajaran baru. Diviralkan di media sosial, masuk dalam media sosial. Ada dakwaan mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dalil dia, Qul huwallahu ahad. Dia kata itulah ayat dia yang menunjukkan Allah adalah Muhammad. Bila disebut Allah, itulah Muhammad. Bila disebut Muhammad, itulah Allah. Jawapannya, itu tanggapan yang salah. Allah dengan Muhammad beza sangat luas. Allah pencipta, Muhammad makhluk. Pencipta dengan makhluk tak boleh bergabung, tak boleh bersatu. Bagaimana mereka menggunakan ayat yang pertama tadi, Qul huwallahu ahad, dengan mendakwa Allah dengan Muhammad bergabung dan bersatu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tuan-tuan dengar ada orang duk kata Allah dengan Muhammad, Muhammad Allah bersatu, berdalil kat ayat ini, jangan pergi dengar. Ini satu dakwah yang salah, yang songsang, yang bertentangan dengan syariat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berkaitan secara ringkasnya makna yang terkandung pada surah ayat yang pertama daripada surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Makna kesimpulannya ayat yang pertama ni bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu ahadun, tidak ada sekutu baginya. Bukan maknanya Allah itu Muhammad ataupun Muhammad itu Allah. Ya, baik. Baik, sebelum kita nak berpindah kepada ayat yang kedua, ada apa-apa pertanyaan di sini? Dipersilakan. Baik. Boleh ya kita teruskan pada ayat yang kedua pula? Ayat yang seterusnya. Selepas Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala berfirman, Allahus samad. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Maknanya tidak berhajat kepada makhluk. Dan segala sesuatu berhajat kepadanya. Semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang kedua ini, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membawa maksud Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya. Mana-mana makhluk. Itu makna Allahus Samad. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk.
Ulama kata apa? Allah la yahtaju ila syai'. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada syai', kepada sesuatu. Allah khalaqal insan la yahtaju ila al-insan. Allah khalaqal insan la yahtaju ila al-insan. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, dia tidak berhajat kepada manusia. Contohnya dia yang menciptakan kita, dia tidak berhajat kepada kita. Apabila Allah Ta'ala memerintah kita melakukan ibadah, bukan maknanya dia berhajat kepada pahala ibadah itu. Tidak. Sebab dia yang memberi pahala kepada kita. Begitu juga Allah khalaqal malaikah la yahtaju ilal malaikati. Allah Ta'ala yang menciptakan para malaikat dan dia tidak berhajat kepada malaikat. Baik, saya nak tanya di sini. Siapakah ketua bagi para malaikat? Malaikat ni banyak. Ketua dia siapa? Jibril. Ketua malaikat. Jibril. Ha? Jibril. Jibril. Mana datang? Jibril. Jibril alaihi salam. Pernah dengar tak ada orang kata ketua malaikat asalnya iblis? Pernah dengar tak? Tak. Ha? Saya tak dengar itu. Saya tak dengar. Itu satu benda yang tak betul. Ketua malaikat adalah Jibril. Iblis tak ada kaitan. Sebab pernah iblis dengar bukan tu. malaikat. Iblis daripada bangsa mana tuan-tuan? Iblis. Iblis Jin. daripada bangsa mana? Ha? Jin. Jin. Bagus. Bukan daripada malaikat. Jadi dakwaan yang mengatakan iblis asalnya adalah ketua bagi para malaikat adalah tanggapan yang salah. Sebenarnya ketua malaikat Jibril alaihi salam. Tugas Jibril apa dia? Tugas Jibril alaihi salam. Apa tugas dia? Menyampaikan wahyu. Menurunkan wahyu kepada para nabi. Menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada nabi. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Jibril contohnya. Adakah dia berhajat kepada Jibril? Adakah Allah Ta'ala tak mampu nak menurunkan wahyu kepada para anbiya sehingga menciptakan malaikat Jibril? Kita kena tahu, tanpa malaikat Allah Ta'ala Maha berkuasa menurunkan wahyu kepada para anbiya. Sebab itulah ada sebahagian wahyu-wahyu itu ada yang diturunkan melalui Jibril dan ada yang diturunkan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Jibril alaihi salam. Maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat bukan maknanya berhajat kepada para malaikat. Baik, saya nak tanya lagi ni, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Apakah nama malaikat tugas dia mencabut ruh? Tarik ruh daripada jasad. Malaikat apa tu? Malaikat maut. Tahulah malaikat maut. Nama dia. Israel. Israel. Ha? Israel. Bila Israel datang memanggil Israel. Adakah Allah Ta'ala tak mampu nak mematikan kita? Dia kena cipta malaikat Israel, malaikat maut tadi. Tanpa malaikat maut, Allah Ta'ala Maha berkuasa mencabut roh kita, mematikan kita. Tuan-tuan kena ingat kita ni bila nampak je malaikat maut, selas. Mati tu. Dia tak ada datang kat kita. Dia ketuk pintu rumah kita. Assalamualaikum. Kita pun buka. Waalaikumsalam. Saya malaikat maut. Saya nak cabut nyawa kamu seminggu depan. Saya bagi masa untuk kamu bertaubat. Tak ada. Kalau dah nampak, itulah ajal kita, tuan-tuan. Nak bagi tahu di sini. Bukan maknanya Allah Ta'ala mencipta malaikat Israel kerana Allah Ta'ala tak mampu nak mematikan kita, tidak. Tetapi ada hikmah dia. Nak menunjukkan kehidupan kita ini mesti ada sebab dan musabab. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan malaikat dan dia tidak berhajat kepada malaikat. Itu makna Allahus Samad. Begitu juga Allah khalaqas sama' la yahtaju ila sama'. Allah Ta'ala yang menciptakan langit. Langit ada berapa, tuan-tuan? Langit ada berapa? 7. Langit ada. Saya minta maaf lah, bila saya buat kuliah ni, saya suka bertanya ni, tak apa ke? Selesa ke, tuan-tuan? Tak selesa, Ustaz dia tanya. Boleh je. Tak selesa? Okey. Okey, kita belajar ni, kita kena happy. Lagi tuan-tuan. tahu. Pagi-pagi kena ceria, jangan stres. Betul tak? Tak percaya, tanya pakar-pakar motivasi. Ni pagi-pagi kau
Suram, munyuk, stres, muka macam nak makan orang, bengang, tak sepatutnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Baik. Allah yang menciptakan langit. Langit ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi la yahtaju ila sama. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada langit. Tidak berhajat kepada langit. Maknanya Allah Ta'ala tak boleh kita kata tinggal di langit. Berada dengan zatnya di atas langit. Tidak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kerana langit itu makhluk. Mana mungkin Allah Ta'ala berada dengan zatnya di langit? Kemudian kita kena ingat, langit ni tempat tinggal siapa? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tempat tinggal siapa? Langit. Para nabi Malaikat. wafat telah dan malaikat. Ada kata para nabi, nanti pula para malaikat mana satu ni? Ya, mak. Langit adalah Malaikat. tempat tinggal bagi Malaikat. Soleh. malaikat. Nabi dekat dunia, kat bumi. Nabi yang telah wafat. Malaikat tempat roh. tinggalnya adalah di langit. Kalau ada orang duk kata Allah Ta'ala tinggal di langit, maknanya dia bersama dengan malaikat. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan langit itu tempat mulia. Tempat tinggal bagi para malaikat. Tempat turunnya rezeki. Tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya keberkatan-keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah Nabawi berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada perut ibunya. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi nama apa perempuan? Aminah. Sayyidatuna Aminah. Apabila Nabi keluar daripada perut ibunya, seperti manusia biasa yang melahirkan kandungan, kepala Nabi menonggak ke arah atas, ke arah langit. Kepala Nabi menonggak ke arah langit. Kenapa ke arah langit? Adakah makna Allah di langit? Tidak. Nak menunjukkan kepada kita, langit itu tempat yang mulia. Tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya berkat. Tempat tinggal bagi para malaikat. Dan kita kena ingat, langit juga tempat adalah kiblat bagi apa? Langit kiblat bagi apa? Langit kiblat bagi Malaikat. malaikat pula. Langit kiblat bagi doa. Bila kita berdoa, tangan kita ni menadah menghala ke mana, puan-puan? Menghala ke arah langit, ke arah atas. Kenapa? Kerana menunjukkan langit itu kiblat doa. Bukan maknanya Allah Ta'ala di langit. Bukan. Sama seperti mana kita menunaikan ibadah solat. Kita solat, perempuan solat subuh. Tadi kita solat subuh kan? Allahu Akbar. Kita menghadap ke mana tuan-tuan? Bila kita solat ni? Kita menghadap ke Baitullahil Haram. ke Kaabah Al-Musyarrafah. Perempuan pergi Masjidil Haram kan? Masuk dalam Masjidil Haram kan ada Kaabah tu, 4 segi tu. Bila nak solat, kena menghadap ke Kaabah. Nak rukuk ke, nak sujud ke, kena menghadap ke Kaabah. Betul tak? Betul. Kalau tak menghadap ke Kaabah, tidak sah. Adakah kita menyembah Kaabah? Adakah Kaabah itu Allah? Adakah dalam Kaabah itu ada Allah? Adakah Allah Ta'ala berada atas Kaabah? Adakah Kaabah itu Allah? Tidak. Kita sujud menghala Kaabah. Kita rukuk menghadap ke Kaabah. Kerana Kaabah itu kiblat bagi solat. Kiblat bagi solat. Sama seperti mana kita berdoa, kita menadah tangan, kita menghala ke langit. Kerana langit itu kiblat doa. Bukan maknanya Allah Ta'ala berada di langit. Begitu juga, bukan maknanya Allah Ta'ala berada di dalam Kaabah. Jelas ya? Maka Allah Ta'ala yang menciptakan langit, dia tidak berhajat kepada langit. Jadi kalau ada orang kata, Allah Ta'ala tinggal dengan zatnya di langit, betul ke tak betul? Tak betul. Tidak betul. Salah. Bertentangan dengan akidah Islam. Baik. Begitu juga Allah khalaqal arsya. La yahtaju ilal arsy. Allah Ta'ala yang menciptakan arash, tidak berhajat kepada arash. Siapa di sini boleh sebut apa itu arash? Di mana arash? Apa itu arash? Arash adalah makhluk yang paling besar. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lokasinya berada di atas langit yang ketujuh. Berada di atas syurga.
Di atas langit yang ketujuh ada syurga tuan-tuan. InsyaAllah kita semua dari penghuni syurga nanti. Semua nak masuk syurga kan? Saya nak tanya. Semua nak masuk syurga kan? Ya, semua nak masuk syurga. Alhamdulillah. Semua nak jadi penghuni syurga. Mana ada di kalangan kita nak jadi penghuni neraka kecuali dia tak siuman. Di atas syurga itu arash Allah. Tapi bukan maknanya Allah Ta'ala duduk di atas arash. Dia yang menciptakan arash. Dia tidak berhajat kepada arash. Maka tak boleh dianggap dan dikatakan Allah Ta'ala duduk di atas arash. Ni ada orang kata apa? Allah Ta'ala duduk atas arash. Turun pula ke langit. Mula naik pula. Turun naik, turun naik, turun naik. Ini bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Kita nak berhenti pukul berapa ni puan-puan? Pukul 8.35 Ustaz. Okey, ada 2 minit lagi ya. Ustaz, Ya. Arash tu maksud dia apa? Nanti kejap, nanti saya huraikan. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan arash, makhluk yang paling besar. Arash ni, apa dia arash? Bagus yang bertanya tadi. Arash ni adalah ibarat seperti katil yang menjadi tempat duduk oleh biasa-biasalah katil. Dia ada tiang-tiang dia yang dipikul oleh beberapa malaikat, yang mana malaikat-malaikat itu digelar sebagai hamalatul arsy. Dan dia makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar sekali di alam ini arash. Apa hikmah ciptaan arash? Apa hikmah dia? Nak menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala maha berkuasa menciptakan segala-gala makhluk. Maknanya, kalaulah Allah Ta'ala maha berkuasa menciptakan sebesar-besar makhluk itu arash, maknanya sekecil-kecil makhluk Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi kena ingat Allah Ta'ala tak boleh dianggap duduk di atas arash. Tidak boleh. Arash itu tanda kekuasaan Allah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan arash untuk menzahirkan kuasanya. Bukan untuk menjadikan arash itu tempat bagi zatnya. Jelas ya? Maka dapat dipahami sini, Allah khalaqal arsya la yahtaju ilal arsy. Allah Ta'ala yang menciptakan arash dan dia tidak berhajat kepada arash. Jelas ya? Itulah mafhum daripada ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Dan sikit lagi tuan, kita ambil seminit lagi. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad sifat bagi Allah. Makna dia Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Dan kita kena ingat, ada orang dia mendakwa As-samad tu makna dia cahaya berkelip-kelipan. Allah Ta'ala tu adalah cahaya berkelip-kelipan. Itu tanggapan yang salah. Tak betul. As-samad bukan makna Allah bercahaya berkelip-kelipan. Tapi As-samad makna dia Allah tidak berhajat kepada makhluk. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sedikit sebanyak perkongsian tafsir surah Ikhlas bersama dengan saya. Rasanya pada pagi ini kita memadai dengan 2 ayat. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi 2 ayat lagi untuk menghabiskan surah Al-Ikhlas ini. Sebelum saya nak menutup ini, ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan? Kalau diberi ruang, tolong baca soalan yang tertulis di komentar. Nampaknya tidak ada apa-apa soalan di ruangan ini Ustaz. Okey. Ada lagi ni yang tanya, sama ke dengan maksud laisa kamitslihi syai'un? Baik. Laisa kamitslihi syai' ni ayat Quran. Laisa kamitslihi syai' maknanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dan makhluk, ciri-ciri makhluk tidak boleh disandarkan kepada Allah. Sama. Perbahasan kita tadi berkaitan dengan apa yang dinyatakan tadi, itulah kandungan makna ayat laisa kamitslihi syai'. Apa tadi? Laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Kalau ada orang tanya Allah tu berada di mana, kita nak jawab apa? Baik. Dengar baik-baik semua ni ya. Ambil perhatian. Kalau ditanya Allah berada di mana, maka jawapannya Allahu mawjudun bila makan. Kalau ditanya Allah berada di mana, maka jawapannya Allahu mawjudun
bila makan. Ikut Ustaz. Ikut ya. Allahu, buka semua mic. Allahu Allahu maujudun mawjudun bila makan. makan. Allah 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 wujud wujud tanpa tanpa tempat. tempat. Itu jawapan bagi soalan kalau orang tanya, di mana Allah? Itu jawapan dia. Allah tidak bertempat, tidak diliputi tempat. Jelas ya? Jelas. Allah wujud Wallahu tidak a'lam. Ada lagi soalan? bertempat. Okey, baik. Mungkin ada lagi soalan kita kira last soalan lah ya Ustaz kan? Saya tak kisah. Saya open lagi sekarang. Boleh, tak ada masalah. Ilmu tak ada masalah. Saya tak terkejar masa. Assalamualaikum Non. Kita tangguh dulu. Kita sambung minggu depan Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Okey, baiklah. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi di siri akan datang. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Faizur Rahim atas perkongsian ilmu dari tafsir surah Al-Ikhlas ini, iaitu surah Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah ini maha indah dan sifatnya yang maha tinggi, dan dengan tauhid yang suci semurni-murninya kepadamu ya Allah. Dan semoga Allah SWT jauhkan kita dari segala bentuk syirik kepadanya dan memantapkan akidah dan keimanan kita dengan akidah yang tinggi murni, dan berilah taufik hidayah semoga semoga kita mengikut ahli Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Ustaz kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dahulu. Tunggukan dahulu kuliah doa ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Ustaz buka mic. Silakan Ustaz tutup majlis Penutup dulu. ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan keberkatan junjungan besar Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan keberkatan para sahabat-sahabat Nabi, dan juga dengan keberkatan para alim ulama dan wali-wali Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Rahman, dan juga dosa-dosa umat Islam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis ilmu kami walaupun secara online di Google Meet ini ya Allah, pada pagi ini ya Allah. Engkau berkatlah majlis ilmu kami ini ya Allah. Mereka yang hadir dalam majlis ilmu kami walaupun secara online ini ya Allah, Engkau berkatilah mereka, rahmatilah mereka, bukakanlah bagi mereka pintu-pintu kebaikan, tutupkanlah bagi mereka pintu-pintu kejahatan dan kebinasaan. Angkatlah segala wabak, musibah, malapetaka yang menimpa mereka. Bukakanlah pintu-pintu rezeki kepada mereka dan kepada kita semua. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang menimpa mereka dan menimpa kita semua ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahul Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim. Allahul Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim. Allahul Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Kalau ada siapa nak bertanya, saya dah tulis nombor WhatsApp Ustaz di komentar tadi. Wallahu a'lam. Saya serahkan mic ini kepada pengerusi majlis. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi.